Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sambungan kata dia dan mustahil. Sifat yang keenam ialah wahdaniyah. Lawan pada wahdaniyah. Kata dia dan mustahil, yakni lawan pada wahdaniyah, iaitu ketiadaan isanya. Ada lawan kepada wahdaniyah, maknanya tidak ada keesaan. Wahdaniyah, kita ulang balik, wahdaniyah tu makna dia keesaan bagi Allah yang tunggal, yang tidak ada bilang-bilangan, sama ada bilangan muttasil ataupun bilangan munfasil. Bilangan muttasil, zat Allah Ta'ala yang berbilang dari segi zat-zat dia, zat diri dia, daripada kulit, tulang dan sebagainya, atas, bawah, belakang, depan, ataupun bilangan dari segi munfasil, iaitulah dua Tuhan, tiga Tuhan, sifat-sifat dia juga dua sifat dalam satu masa yang sama, dua sifat, tiga sifat dan sebagainya. Baik, hak ni yang kita nak talaknya, maknanya ketiadaan keesaan. Sebab wahdaniyah makna dia esa yang tidak berbilang, lawang dia ialah ketiadaan esa. Sebab apa lawang dia ketiadaan esa? Esa Allah Ta'ala bukan lawang dua, bukan lawang tiga, bukan lawang empat. Kalau kita bilang satu, maknanya apa? Satu dengan makna lawang dia dua, satu lawang dia tiga, satu lawang dia empat. Tetapi dalam wahdaniyah bukan lawang begitu. Esa lawang dianya maknanya mustahil ataupun lawang dia makna ketiadaan esa. Sebab apa letak makna ketiadaan? Kerana wahdaniyah ini salah satu daripada sifat salbiyah. Itu sifat salbiyah. Berapa ada sifat salbiyah? Ada 5. Iaitulah start daripada qidam,
baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah. Itu sifat salbi. Apa makna salbi? Makna salbi ialah makna dia tidak. Makna salbi ialah makna tidak. Ataupun makna dia negatif, tolak. Apa makna tolak sini? Oh, maknanya kalau kata wahdaniyah, esa bukan makna dua, bukan lawang dua, bukan lawang tiga. Tetapi esa sini dengan makna tidak. Tidak apa? Tidak. Tidak esa. Nampak? Tidak esa makna tidak berbilang. Tidak esa ataupun tidak berbilang. Itu makna dia. Sebab itu hak yang sebelum pada ni, qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Makna apa berdiri dengan sendiri? Itu dia. Makna apa? Bila sebut dia Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Dengan makna dia tidak. Tidak. Tidak apa? Tidak bergantung. Nampak itu makna berdiri dengan sendiri. Tidak bergantung dengan sesiapa. Begitu juga mukhalafatuhu ta'ala binafsi, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Apa makna bersalahan dengan segala yang baru? Dengan makna tidak. Tidak apa? Tidak sama. Dan seterusnya. Tidak sedia. Apa makna sedia? Tidak. Tidak juga. Tidak ada mula. Baqa maknanya kekal. Makna apa kekal? Maknanya tidak binasa. Itu semua sekali itu, 5 sifat ini dinamakan sifat menidakkan. Sifat menidakkan dalam bahasa Arab dia panggil sifat salbi. Dalam bahasa cakap kita sifat negatif, tolak. Nampak tu? Sebab itu mustahil tu lawan dia ketiadaan esa. Apa makna ketiadaan esa? Tidak berbilang. Maknanya lawang pada itu dia. Tidak berbilang. Ketiadaan esa makna berbilang. Baik. Ketiadaan esa tadi pada segala yang tersebut. Dan dalil wahdaniyah. Apa ketiadaan esa pada segala yang tersebut? Iaitulah daripada sifat zat Allah. Mustahil Allah Ta'ala tidak esa dari segi sifat dia. Zat dia. Zat dia yang terbahagi tadi. Ataupun ketiadaan esa dari segi sifat dia. Itu juga mustahil. Kenapa? Dari segi mustahil, dari segi sifat Allah Ta'ala tidak esa. Dulu. Yang minggu lepas tu. Begitu juga mustahil bagi Allah ketiadaan esa dari segi af'al, dari segi perbuatan dia. Ini mustahil. Perbuatan Allah Ta'ala itu esa. Nampak? Sifat Allah Ta'ala esa. Tidak berbilang. Begitu juga zat Allah Ta'ala juga esa. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, habis hak mustahil tu. Ni mari dalil. Ni dalil kata Allah Ta'ala itu esa. Mana dalil dia? Bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ni dalil ni dia buat mari akal kepada orang awam dan kepada orang yang salah i'tiqad. Kita ulang cak kali dah ni. Sebab apa dia buat mari dalil akal dulu? Kerana dalil Quran ke dalil hadis ke, kalau orang tu dia i'tiqad dia bukan i'tiqad kita, dia buat mari dalil pun buat ni bukan orang Islam, orang kafir. Kita buat mari dalil banyak mana pun dia tolak dalil Quran, dalil hadis. Nampak? Dia tolak. Begitu juga kita orang awam. Orang awam kalau buat mari dalil Quran dulu, orang awam ni dia tak tahu nak baca macam mana dalil, ambil di mana dalil, nak ingat macam mana dalil. Sebab itu buat mari dalil akli. Dalil akal. Sebab kalau dalam fiqh apa hukum ni kita beritahu dulu ni, kita ulang balik. Apa hukum dalil ke, istimbak dalil ke, apa semua sekali duduk
kepada ulama. Ulama mana? Ulama mujtahid. Nampak? Ulama mujtahid. Duduk situlah dia buat ijtihad apa-apa hukum, dalil duk ada geria. Dia tak perlu keluar dalil kepada orang awam. Orang awam macam kita. Kalau dia buat keluar dalil kepada kita orang awam, kita pun tak tahu kala. Pakat buat mari dalil, istimbak, tak tahu dua mana hala. Nak ambil hukum daripada dalil, kita tak tahu. Maka dia buat proses siap-siap. Perkara ni haram, perkara ni makruh, perkara ni sunat. Perkara ni wajib kena buat, hal ni haram buat dan sebagainya, dia buat mari hukum lalu dah. Itu dari segi fiqh. Dan kita tidak perlu berpegang, orang awam ni tidak perlu berpegang kepada satu-satu hukum mesti kena ada dalil. Orang awam. Adapun ulama mustahid, orang yang berijtihad, dia nak buat keluar satu-satu hukum mesti ada dalil. Nampak? Macam saya ni mengajar, orang tanyalah hukum. Saya tak perlu buat mari dalil. Sebab kita ni bukan mustahid. Saya ni orang panggil postman sahaja. Postman, gete, ILU, hak ulama-ulama mustahid. Royak kata hukum tu apa, saya terima daripada dia, saya sapa ke orang awam. Nampak? Saya sapa kepada orang awam. Saya hanya postman. Nak mustahik jauh, sama sekali jauh langit bumi. Jadi ilmu tak ada sikit habuk. Tak ada sikit habuk, hanya postman semata-mata. Ni saya baca ni, saya nyapa aja. Bukan reka sendiri tau. Sebagai postman sahaja. Jadi. Baik. Jadi, nak cerita sini dalil wahdaniyah sini. Buat mari ku akal dulu biar orang awam terti. Kata dia, jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Itu dia. Kalaulah sekiranya Tuhan tu banyak, 2 ataupun 3 ataupun 4, dakwalah Tuhan tu 2. Ada setengah mendakwa Tuhan itu 2. Ada setengah mendakwa Tuhan tu 3. Ada setengah mendakwa Tuhan tu 4 dan sebagainya. Nampak? Kalaulah Tuhan itu banyaklah. Nampak? Berbilang-bilang kata dia. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan. Setiap satu Tuhan itu daripada beberapa Tuhan itu lemah. Itu dia. Lemah lagu mana? Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini, dan iaitu batil dengan musyahadah. Arti lemah Tuhan ni gini. Kalau dia tu 2 dah, contoh 2. Setiap Tuhan ni nak buat bumi, nak buat tari. Setiap Tuhan dia nak buat bumi dan nak buat tari. Yang pertamanya berebut, mung nak buat, dia pakat molek. Mung nak buat tari, mung buat tari, kaku buat tari, kaku buat bumi. Kata Tuhan nombor 1, aku buat bumi, mung dia buat tari. Pakat. Tapi dalam masa-masa yang sama, iradah nak buat tu ada belaka. Nampak? Nak buat tu ada. Maka Tuhan nombor 1 saat ni buatlah bumi. Tuhan nombor 2 buat tari. Tuhan nombor 1 dia nak buat juga tari, iradah dia ada. Maka dia tak boleh nak buat dah tari sebab Tuhan tu buat dah tari. Tak boleh ayat tak boleh nak buat. Itu bermakna dia lemah. Dia tetap lemah sebab dia pakat dah. Hak ni buat tari, hak ni buat bumi, pakat dah. Nampak? Tak lemah kata dia. Jadi sebab pakat. Kalaulah tak lemah, di mana letaknya iradah kehendak? Dia kata Tuhan ni tak mau buat tari. Bila tak mau buat tari, sebab apa orang buat tari ada? Dan bukan kehendak dia. Maknanya dalam masa yang sama, kok mana-mana pun dia lemah daripada menjadikan sesuatu. Sebab Tuhan tu buat dah. Hak Tuhan buat tari, dia lemah nak buat bumi. Sebab apa? Ada dah Tuhan lain yang buat. Maka ini yang dinamakan
lemah. Tiap-tiap Tuhan itu lemah. Lemah. Kalau sama-sama masing-masing ada iradah, masing-masing ada kudrat, dengan iradah dia lemah. Tak boleh dia nak buat belaka semua. Sebab apa? Ada Tuhan lain yang Tuhan buat. Kalau dia serah kepada satu Tuhan saja buat, dia ada dua Tuhan, serah pada satu Tuhan saja buat, maka hak Tuhan, hak serah sana ni lemah. Kau sangat lemah. Tuhan tu ialah gagahnya, hak ni kau lemah. Itu makna lemah. Nampak? Macam kita nak buat satu-satu benda, kita tak boleh nak buat kerja seorang. Kena buat kerja ramai. Kena 2, 3, 4 orang baru boleh buat kerja. Itu menunjukkan kita tu lemah. Kalau dia pakak, dia kata kita pakak buatlah bami sikit-sikit seorang bahagian ni. Itu juga menunjukkan kepada lemah. Sebab apa tak boleh nak buat seorang dia dengan sendiri dia. Nampak tu? Tu dia kata tiap-tiap Tuhan tu, hak yang berbilang sini daripada berapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini. Kalaulah takdir kata Tuhan satu nak buat alam tu, Tuhan dua, Tuhan hak nombor 2 ni tambah buat alam, tambah buat bumi ni. Tuhan nombor 1 nak buat, Tuhan nombor 2 tambah buat. Macam mana keadaan? Kalaulah jadi sungguh bumi, maknanya Tuhan hak yang tak mau buat tadi lemah yang amat sangat. Kalaulah tak jadi bumi, maka Tuhan hak yang nak buat tadi lemah yang amat sangat. Bukan pakak lagi dah, lemah. Apa tu? Lemah yang amat sangat dah. Itu dia yang disebut kalaulah sekiranya dua Tuhan. Mungkin kita tak tengok bumi ni ada, dan kita mungkin tak tahu. Tapi kata dia, dan dia itu batil, itu tak jadi. Sebab apa? Sebab dengan musyahadah. Kita dah tengok selalu dah hari ni, ada ni bumi ada, kita ada, apa ada. Kalaulah dua Tuhan, kemungkinan kita tu tak ada. Nampak? Kemungkinan kita tak ada kata dia. Sebab apa? Sebab hak ni nak buat, hak ni tak mau buat, hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Lama balah Tuhan sama Tuhan. Balah Tuhan sama Tuhan. Itu dia. Maka jika tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Kalau tengok lagu ni, ada bumi, ada apa ni, maka sabit kita tidak ada berbilang-bilang Tuhan. Maka sabitlah wahdaniyahnya Tuhan. Sifat keesaan Allah Ta'ala. Sabit sifat keesaan Allah dan wahdaniyah Allah Ta'ala dari segi mana? Dari segi zat dia, dari sifat dia, dari segi af'al dia. Dan apabila sabit wahdaniyahnya, bila sabit kata wahdaniyah Allah Ta'ala tu ada sifat wahdaniyah, dia mustahilah lawannya. Lawan wahdaniyah tu mustahil, iaitu berbilang-bilangnya Tuhan. Mustahil tak pernah sabah bilang Tuhan. Maka sabit bagi kita sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Habis berkenaan dengan sifat salbi. Masuk pula sifat yang lain, kategori sifat lain, iaitu sifat ma'ani. Apa dia? Dia kata dia yang ketujuh kudrat. Nak masuk sifat ma'ani ni yang ketujuhnya kudrat. Sifat kudrat. Sifat kudrat artinya kuasa. Kudrat ni maknanya kuasa. Kita tahu dah. Kita pun cakap kudrat juga. Nampak? Kita cakap aku ni tak ada kudrat dah bila ni. Dulu kau gagah sangat dah. Buat benda tu, buat benda ni. Bila ni kau tak ada kudrat tu, bahasa kita pun tak bahasa nak kudrat ambil bahasa Arab. Nampak? Kalau orang belah-belah tani tu, dia panggil reng. Kita pun sebut reng juga. Tu kudrat lah tu reng tu. Orang dulu dia sebut reng. Bila ni jarang kita dengar dah reng. Dia panggil, kalau dia suruh kita malah toki, kita suruh apa-apa kita malah. Mu ni berat reng sungguh, kata dia. Berat reng ni tak ada kudrat. Kenapa? Kalau kita cakap pun kita kata aku ni tak ada reng dah lah ni. Sini tak tahu reng ni, cakap reng kedok tak tahu. Reng lagi dah. Memang dah orang lama-lama. Tak ada reng dah lah ni. Duduk kat gagahnya, ya Allah.
Bila tengok main dah tua ni geng-geng pun tak ada geng dah. Ha, tu geng. Sebab itu kalau kadang-kadang setengah dalam kitab tauhid hak yang karangan orang tani lama dia sebut qudrat artinya rank. Ha, dia sebut tu rank. Macam kitab Baqarah Amani dan sebagainya tu dia sebut rank, dia tak sebut kuasa. Nampak tu? Rank itu mana ada gagah. Gagah pun orang panggil. Rank ni kan ni? Iaitu sifat yang wujudiyah. Sifat kudrat ni sifat bahasa jenis ada. Nampak? Sifat tu sifat wujudiyah, bahasa jenis ada orang panggil. Ada pun sifat-sifat salbi dulu dia tak dinisbahkan kepada sifat wujudiyah, bahasa ini ada. Apa sifat tu tak ada ke? Sifat tu ada. Tapi bukan makna kita letak makna sifat bangsa ada. Yang dibangsakan kepada ada. Kerana sifat-sifat itu adalah zat. Wahdaniyah makna esa. Keesaan kembali kepada zat. Keesaan zat. Baqa, qidam, itu zat diri Allah Ta'ala. Sifat yang diri pada Allah Ta'ala. Sifat diri pada Allah Ta'ala. Sebab itu dia panggil sifat yang berdiri pada zat. Sifat yang berdiri pada zat. Itu dia. Hak lain-lain, hak dulu. Wahdaniyah. Sifat yang berdiri pada zat. Artinya sifat itu duduk pada zat. Zat tu selalu dah. Zat tu selalu dah. Macam wahdaniyah. Macam baqa, kekal. Kekal ni bukan benda ada, benda zat. Benda zat, bukan benda ada. Sebut benda tu, minta maaf, bukan nak cerita benda tu macam benda kita ni deh. Baqa, qidam, makna sedia. Nampak? Sedia ni apa dia? Bukan benda wujud. Sedia. Benda duduk pada zat. Benda zat tu sendiri dah. Itu dia. Sebab itu, bila mari kudrat, maknanya kuasa, iaitulah sifat wujudiyah. Sifat wujud ada. Nampak tu? Sifat yang ada lagi sedia. Sedia tu artinya sama ada dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ada, tak boleh tanya bila. Zat Allah Ta'ala tu bila, jangan tanya bila. Bila begitu, tak boleh tanya bila. Kudrat, mari kudrat. Bila kudrat Allah Ta'ala ada, tak boleh tanya bila. Dia adanya kudrat sama ada dengan zat lalu dah. Bandingan mudah faham, macam kita keluar daripada perut ibu. Adalah kita, zat kita adalah, diri kita tu adalah keluar daripada perut ibu. Kudrat kita tu ada selalu ke tak? Tak lagi. Nampak? Hak lain ada belaka dah sifat-sifat lain. Sifat wujud kita ada. Pak tu baik. Ada je zat kita, ada sifat wujud. Ada sifat nak sebut bakok apa sebut sikit tak boleh lah. Sifat hak yang zat ada tu adalah kita. Tetapi sifat yang nak bertengek di atas zat belum ada. Kudrat tak ada, iradat tak ada. Contoh mudah faham, minta maaf. Bukan contoh tu ambil zat, ambil sifat Tuhan buat pergi ke orang tau. Bila kita baru lahir, tak ada sifat kudrat. Tak ada sifat iradat, ilmu. Tak ada. Semua sekali tu tak ada. Nampak tu? Kemudian, bila tak ada semua sekali, hayah pun tak ada juga asal dia. Masa dalam perut, belum pada 4 bulan tak ada hayah lagi. Hidup tak ada. Nampak? Samuk tak ada.
Basar tak ada. Kalam tak ada. Tak ada belaka lagi. Zat saja ada. Nampak? Zat ada, diri dia seorang ada. Kalau kembar, diri dia berdua ada. Ada selalu dah, sebab itu duduk dalam zat. Dia duduk dalam zat. Hak ni dia berdiri pada zat. Sifat-sifat ni. Adanya kudrat, kudrat ada pada azali lagi, pada sedia kala lagi. Kita lahir tak ada hak ni. Kudrat tak ada. Nak menerak pun tak reti. Tak boleh nak menerak, walaupun reti menerak, tak boleh nak menerak. Nak cakap tak boleh. Tak ada lagi sifat. Pak Allah Ta'ala buat mari slow-slow sifat tu. Katanya doktor, kata anak ni tak boleh nampak lagi. Umur sekian-sekian. Orang cakap tak boleh dengar. Dia pun tak nampak. Kata dia. Dia kedok tak tahu. Kita tak ingat masa kita kecil dulu. Kadang orang ingat nampak, tak nampak, dengar, tak dengar masa kecil dulu. Tak ada seorang. Kemudian lepas pada tu, barulah umur sekian-sekian, barulah ada boleh dengar. Barulah boleh tengok, boleh nampak mata dia tu. Allah Ta'ala buka dia punya selaput mata tu, yang kita baca dalam sujud sejadah tadi tu. Nampak? Allah Ta'ala syak. Allah Ta'ala belahkan mata. Allah Ta'ala tebukkan telinga. Selepas pada kita tubik tu, Allah Ta'ala belah mata. Celek dah. Tapi selaput dia punya penglihatan tu tak nampak lagi. Allah Ta'ala belah tu, kita sujud tadi tu, kita baca tu. Tu dia. Sajada wajhihi lillazi fataras samawati wal ardh. Kita baca tu, pak Allah Ta'ala belah. Wa syaqqa sam'uhu wa basaruhu. Allah Ta'ala pecahkan mata kita lihat. Artinya lepas pada beberapa hari atau beberapa bulan, tengok orang sains cerita tu lah. Hak ni kita nak nafi tak boleh. Kenapa? Kita nak nafi tak boleh, tu kajian dia. Kemungkinan betul. Mungkin je. Kemungkinan betul. Jadi bila kemungkinan betul, itulah makna tunjuk bahawa sifat-sifat Tuhannya. Kudrat pak selalu dah. Kita dah. Kudrat tak ada. Iradat tak ada. Orang buat mari kereta Mercedes depan. Nak pergi ke anak. Munak dah ni. Pergi ke baby. Masa tu kita baby. Oh, kita tak tahu color kereta. Tak boleh. Tak ada nilai bagi kita. Sebab apa tak ada nilai? Tak ada ilmu, tak ada iradat. Nampak? Tak ada belakang semua. Nak cakap kalam pun tak ada. Jadi hak ni sifat-sifat yang ma'ani ni, dia mari, dia sama ada dengan Allah. Bukan sama jadi dengan Allah Ta'ala. Sama ada, dia sedia dah. Nampak? Sedia kala dah. Kemudian dia berada. Sifat wujud dia berada pada zat Allah. Nampak? Yang berdiri pada zat Allah. Yang berdiri pada zat Allah dengan makna dia duduk, dia berada. Berdiri saat ni, bahasa kita dulu saya sebut dah dulu. Berdiri bahasa orang Arab, duduk bahasa kita. Kalau kita nak terjemah berdiri, mana yang duduk pada zat Allah. Tapi bila kita sebut duduk, jangan kita sebut duduk macam kita duduk sela ni. Macam dulu kan kita cerita macam orang duk tafsir ayat Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Tak ada kataan dalam Quran sebut kataan duduk. Kita terjemah makna duduk. Bila orang tanya duduk lagu mana? Duduk macam kita duduk ni, kata dia. Sebab tafsir duduk tu tak kena. Tu bukan makna duduk tu. Makna keberadaan. Berdiri sini dengan makna keberadaan. Duduk dengan makna keberadaan. Keberadaan itu ialah perkataan daripada perkataan ada. Nampak? Keberadaan daripada perkataan ada. Keadaan juga makna daripada perkataan ada. Keadaan. Keadaan saya ni gini-gini. Apa keadaan? Makna ada saya ni keadaan. Ada saya gini-gini. Itu makna keadaan. Keberadaan. Hak ni berdiri pada zat, makna keberadaan sifat ni pada zat. Tapi dia bukan zat. Tak macam wahdaniyah tu zat. Nampak? Kudrat bukan zat. Dia sifat yang duduk pada zat. Duduk tu, bahaya kita sebut duduk tu. Takut duduk cokok. Keberadaan ataupun berdiri di atas zat. Ada setengah kitab dia kata duduk ni dia tak tahu makna duduk ataupun berdiri.
Dia letak makna sifat kudrat ni, ialah bahasa kita bagi kasar sikit. Tapi bahasa orang lain dah. Dia kata keberadaan Tuhan di atas zat ni dengan makna sifat kudrat berada di atas zat dengan makna sifat kudrat bertenggek di atas zat. Bertenggek. Bertenggek tu makna bertepek. Kenapa? Dia bukan zat tapi dia duduk atas zat, dia tenggek di atas zat. Macam kita ni kudrat Allah Taala beri pinjam kudrat lepas pada baby baru ni. Kenapa? 30-40 tahun lepas baby ataupun 60 tahun lepas tu jadi baby, lepas pada tu Allah Taala masukkan kudrat, masuk kudrat. Kita pun boleh berjalan, boleh berlari. Jadi Allah Taala masuk kudrat ni, boleh berlakulah benda tu benda ni. Allah Ta'ala tarik balik. Kita tak mati lagi. Kalau mati tu, zat kita tak ada, habis sifat tak ada. Walaupun kudrat iradat. Tapi kita tak mati lagi. Allah Ta'ala tarik kudrat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik kudrat sekaligus. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik kudrat sikit-sikit. Macam kita ni, hak duduk ni Allah Ta'ala akan tarik kudrat dah sikit-sikit. Lepas pada atas bukit, pucuk bukit Alan Nurung tu tarik kudrat dah tu. Nampak? Macam saya ni, Allah Ta'ala tarik dah kudrat tu. Sikit. Kita jangan cakap besar lah. Jangan wak angin, jangan. Jangan gong sangat, jangan sombong sangat. Tu dia. Pekak kita ni, Dek Imam Weh, pekak Alan Nurung, nak sampai bukit, nak sampai bawah. Dah bukan pekak naik ni. Allah Ta'ala wui kita duduk bawah bukit. Tak ada kudrat, Allah Ta'ala wui kudrat, kita naik bukit semua tu. Naik semua, cari harta lah, cari itulah, cari ni lah, cari macam-macam. Naik. Tak sedar diri naik ni. Sebab bila kita naik bukit, kita tak tengok bawah. Orang naik bukit, dia tak tengok bawah ni. Dia duduk lenggok ke atas semua ni. Atas pucuk bukit ni, lenggok semua. Jalan lenggok, orang naik bukit ni. Nampak tak? Jalan lenggok. Tak apalah lenggok pun. Tak tengok bawah, dia tak jatuh ni. Sebab dia kudrat, ada rank dia banyak, rank. Naik, pak atas pucuk bukit. Sampai masa kita duduk atas pucuk. Ni lebih pada pucuk belakang dah kita banyakkan nada ni tua-tua ni. Kenapa? Bukan orang depan tu tua, saya pun tua juga ni. Tu dia. Habis dah pucuk, pak ada turun. Ada turun tu baru nak tengok bawah. Barulah nak itas sejik dua ni. Barulah nak itas tu wajikan dua ni. Bila turun bawah tu, tak ada orang turun bukit, lenggok tak atas. Nampak? Tak ada orang turun bukit, lenggok ke atas. Itu dia. Sebab itu, dalam bahaya sekali, kita ada nurung ni bahaya. Kena molek, tak sampai bawah, golek dulu. Tak sampai umur 80 ni, golek. Tak sampai umur 60 dulu, golek dah. Kadang-kadang. Nampak? Kadang-kadang lambat. Kadang-kadang macam-macam, gelicir lah, apalah, macam-macam lah orang turun bukit ni. Dan sebab itu kita kena isah. Jangan dua sedak sangat. Kita ni ala nurung, banyak ala nurung dah jarang-jarang seorang tu dalam masjid ni, baru ala naik, nak papan bucuk dia. Nampak tu? Bila tu ala turun ni banyak keinsafan. Hak banyak satu, hak banyak rebah, ala turun, bukan ala naik bukit. Hak banyak rebah, ala turun, bukan ala naik. Ala naik, kita boleh pegang di batang-batang pokok. Pokok-pokok kecil, selingang tu kita boleh pegang naik. Nampak tu? Dan kita tengok kaki kita nak jatuh. Kita tengok atas, kita tengok kaki kita. Nak jatuh dua ni. Ala turun, tak sedar. Kita lala, kita tak tengok kaki. Dan kita jarang boleh pegang di pokok. Ala turun bukit, jarang kita boleh pegang di pokok. Jarang. Nampak tu? Ala naik je kita pegang. Ala turun, sebab tu ala turun ni banyak jatuh. Kita bimbang. Kita bitaknya turun kita sampai bawah dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Itu dia. Mati belaka. Jangan sebut mati takut. Mati belaka. Tapi minta turun sampai bawah dengan husnul khatimah. Bawa dengan tak ada patah kakinya, tak ada golek tengah jalannya, tak ada mati tengah jalan. Jatuh gaung. Jatuh gaung tu, ala turun. Bukan ala naik. Jatuh gaung, ala turun. Bukan ala naik. Berarti tengok kalau orang biasa daki bukit. Kalau orang biasa daki bukit. Saya naik sangat bukit ni. 3-4 putih bukit. Kadang-kadang satu malam.
Satu malam tu sampai ke subuh tu 3-4 bukit kita naik. Kita tahu lah naik turun. Hak turun tu bahaya. Langgar habis dalam lagok mana pun. Dalam lagok hak tak ada jalan tu langgar. Buat pada kena turun ni sakok. Ada naik dah, ada naik molek je. Baik, habislah. Ini kudrat Allah Ta'ala beri kudrat kita pak. Tapi Allah Ta'ala kan tarik balik kudrat kita. Kita tak mati lagi. Zat ada lagi kudrat habis. Tadi kudrat tak ada. Kita ada dah zat ada. Tapi kudrat tak ada. Bila kita tua, zat ada lagi. Kudrat hilang. Nampak? Bercakap pun tak terbit mulut dah. Dengar pun tak apa nak dengar dah. Cucu tanya, dia marah. Tak dengar. Slow sangat bercakap. Cucu cakap kuat, dia marah. Dia kata muncul kau kaku kata dia. Serba tak kena dah jadi gini. Dah serba tak kena. Tunggulah masa. Saya pun duk tunggu masa tu. Memang tunggu masa belakang ni. Nampak tak? Mata pun tak nampak. Fikiran pun tak lain. Ilmu tak ada dah. Nak minta nasi, pergi minta air. Nak makan nasi, pergi minta air. Buat mari air tu. Orang kawan ni buat mariam. Bahasa mu orang nak makan nasi. Mu buat mari air. Tak dia nak air. Bila pula aku minta air. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu. Balas sama dengan cucu ni. Balas sama dengan cucu. Nampak tak? Baik. Dan dengan dia. Mengadakan sedia berdiri pada zat. Itu makna berdiri pada zat. Tapi kena ingat dia bukan bercerah tangga dengan zat dah. Dia hanya duduk berada pada zat, tapi bukan dia tak boleh nak cerah tangga. Hak ni yang kita sebut kudrat ni tak boleh nak cerah tangga dengan zat. Kalau kita nak buat banding kau, kalau kita nak buat banding pedah dengan lada. Nampak? Pedah. Lada sifat gagah lada pedah. Kalaulah lada tu tak ada pedah, orang tak heran pun. Tak ada pedah pun beli lada pasal barang tu. Kalau tak ada pedah, orang nak makan pedah. Pedah tu kuasa pada lada. Nampak? Dia punya power lada ialah pedah. Macam garam juga. Power garam ialah masin. Cuba garam tu manis. Garam tawar, tak ada berasa apa. Ada orang beli? Tak ada. Aku bukan nak garam, aku nak kepada kuasa mu. Ada kuasa. Garam kuasa duk dia ialah masing. Maka itu dia. Maka hak tu kalau kita nak ibarat ada setengah ulama kata hak tu pun tak boleh nak cerah tangga dengan zat. Pedah tak boleh nak cerah dengan zat lada. Tak boleh nak cerah dengan zat lada. Nampak tak? Kudrat lagilah tak boleh nak banding. Kudrat tak boleh nak banding, tak boleh nak cerah dengan zat Allah. Kudrat kita boleh cerah. Sebab tu ulama kata lada juga, pedah pada lada boleh cerah tangga daripada zat. Tapi syarat dia duduk pada zat lain. Kita makan lada. Lada marang tu kita makan kerak punya. Telang dengan takar-takar. Nampak tu? Terang dengan takar-takar. Tak ada dah zat lada, tak ada dah mulut. Zat lada tak ada dah mulut. Tapi sifat pedah masih ada lagi. Ni yang dibahas ni, sifat pedah, sifat itu boleh cerah tangga kedak dengan lada. Hak ni hak makhluk sekira. Hak Allah Taala kudrat tak boleh nak cerah tangga dengan zat ni. Walaupun dia bertenggek panggil, kalau orang tanya kan dia bertenggek ataupun dia sifat yang bukan zat tapi duduk pada zat pun tak boleh nak cerah tangga. Tak macam kita kudrat yang ada pada kita. Nampak tu? Macam lada tadi, kata ulama memang tak boleh nak cerah tangga dengan zat lada pedah tu. Dah pasal pedah mulut lada tak ada dah. Hakikat sebenarnya ada lagi lada di mulut kita, di bibir kita tu, di lidah kita tu. Cuma tak nampak kelih. Ada zat dia. Nampak? Sebab tu pedah tu masih ada. Hilang lada tu kokok lidah. Hilang lada, barulah hilang zat. Hilang dia punya sifat. Sebab sifat tak ada benda. Sifat tak ada. Macam panjang pendek. Panjang tak ada panjang. Kalau tak ada tiang ni tak ada panjang. Tak ada tiang ni tak ada besar. Ada tiang baru ada besar ada tu. Ya. Itu dia. Ada setengah ulama kata dia boleh cerah tangga lagi dengan syarat
Dengan syarat dia kena berpindah zat. Tadi pedah duduk pada zat lada. Lada tak ada, pedah itu pindah pada zat lidah. Duduk pada lidah pula. Itu perbahasan. Nak cerita faham macam mana pun, nak pergi kepada kudrat Allah Ta'ala, tak boleh nak pisah. Jangan buat banding dengan lada. Jangan buat banding dengan apa semua sekali. Tak boleh nak buat banding. Mengadakan dengan dia yang dapat dengan dia, dengan kudrat itu mengadakan tiap-tiap mungkin. Kudrat inilah yang mengadakan, yang dapat dengan dia kudrat, yang dapat disebut yang dapat. Bukan kudrat yang buat segala mungkin. Kita ni bukan kudrat. Cuma kudrat yang dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Dan meniadakan dia akan mungkin itu. Artinya, kalau kita kata, kita ni ada. Nampak? Siapa yang buat? Siapa yang mengadakan kita? Kudrat Allah yang mengadakan kita. Kudrat Allah yang mengadakan kita. Salah. Bukan kudrat Allah yang mengadakan kita. Yang mengadakan kita ialah zat. Yang mengadakan kita, siapa yang mengadakan kita? Allah dengan kudratnya. Yang dapat dengan dia, dengan kudrat. Mengadakan dia. Artinya, yang mengadakan kita tu siapa? Bukan kudrat Allah. Yang mengadakan kita tu siapa? Allah. Iaitulah zat Allah. Jangan kita kata kudrat. Saya ni kalau dengan kudrat Allah lah. Boleh kita cakap begitu. Dengan makna kita jangan lari. Zat Allah Ta'ala buat kita ni, jadikan kita dengan kudrat dia. Sebab itu dengan dia, dengan kudrat ni lah, dia mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Atas muafakat iradah. Kudrat, dia tak akan jadi. Allah Ta'ala tidak akan kudrat. Kuasa lagu mana pun, dia tidak akan guna kuasa. Kecuali dengan muafakat setuju iradah Allah. Pak, Allah Ta'ala nak kudrat jalan. Nampak? Allah Ta'ala nak sesuatu. Iza arada syai'an an yakun. Iza arada. Nampak? Apabila Allah Ta'ala kehendak. Itu dia. Jadilah kun. Fayakun. Kun itu dengan kudrat. Jadilah kamu. Allah Ta'ala nak. Nak. Kemudian Allah Ta'ala buat. Buat dengan apa? Dengan kudrat dia. Kun. Maka jadilah kamu. Fayakun. Maka jadi. Jadi tadi Allah Ta'ala buat dengan kudrat dia. Dengan muafakat. Iza arada syai'an. Apabila Allah Ta'ala nak iradah suatu. Sebab tu dia kata muafakat dengan iradah. Dan baginya 7 ta'alluq. Dan baginya bagi kudrat itu 7 ta'alluq. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih. Panjang cerita bab ta'alluq ni, kita kena berhenti di situ. Masuk bab ta'alluq lagi kata pening pula. Pening. Habis. Kita berhenti dan baginya bagi kudrat itu ada 7 ta'alluq. Nak cerita sifat-sifat kudrat, iradah, ilmu ni semua sekali ni dia ada ta'alluq. Hak tadi tak ada ta'alluq, hak lain daripada wujud, kidam, baqa', mukhalafah, wahdaniyah itu tidak ada ta'alluq sebab diri Allah, zat Allah Ta'ala tu, sifat tu ialah diri zat Allah Ta'ala. Hak ni dah, hak ni bertenggek dia ada ta'alluq. Kita cerita kemudian bab ta'alluq, apa benda makna ta'alluq ni. Wallahu a'lam.